Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Syairah Jo channel. Okay, hope korang semua dalam keadaan sihat and thank you sebab sudi tengok video Syah kali ni. Untuk konten kali ni, Syah akan berkongsi cerita mengenai sisi gelap kartun Disney. Okay, mesti korang pernah tengok kan cerita Disney. Even Syah pun dulu Syah selalu layan cerita kartun Disney ni, dan sekarang pun kadang-kadang tu still layan juga. Tapi korang tahu tak, cerita kartun Disney ni sebenarnya diorang ambil dari cerita zaman dulu, macam abad ke-19 macam tu, and then diorang olah cerita ni supaya cerita ni sesuai untuk semua lapisan umur. Kalau nak ikutkan cerita Cinderella, Snow White tu semua bukan cerita kanak-kanak tau, sebenarnya tu cerita untuk orang dewasa. Nak tahu kenapa? Okay, mari saya cerita. Cerita Cinderella ni kalau ikutkan original version dia tak ada pun fairy godmother, tak ada pun tikus yang tolong-tolong dia semua. Baju yang dia pakai untuk pergi majlis tari menari tu pun, kalau based on cerita sebenar ni, Cinderella ni sebenarnya dia tanam, ada satu pokok dia tanam dekat sebelah kubur mak dia, and then dia doa tiap-tiap hari. Sampailah satu hari tu, bila dia pergi kat kubur tu, baju tu dah ada. Ajaib tak ajaib, baju tu dah ada. Dan binatang yang temankan dia sebenarnya adalah 2 ekor burung merpati, bukan tikus yang kita tengok dekat kartun Disney tu. Lepas tu kan ada satu scene yang Cinderella lari keluar pada istana, and then dia lari dekat tangga tu kan. Waktu tu kan dia terjatuh. Dalam cerita sebenar ni dia tulis dia terjatuh sebab yang Prince Charming ni dia suruh orang bawahan dia letak dekat tangga tu something sticky, something melekat. And sebenarnya itulah yang menyebabkan Cinderella jatuh tangga. Bila jatuh tangga tu atau golek kat tangga tu, dia punya kasut tertinggal kat situ. And by the way, kan kalau cerita kartun Disney dia punya kasut glass slipper kan, tapi kalau original version kasut dia tu sebenarnya dibuat daripada gold, daripada emas. Kemudian dipendekkan cerita, esoknya si Prince ni dengan urus suruhan dia pergi dekat setiap rumah yang ada anak dara tau. Dia kiranya dia nak carilah siapa pemilik kasut tu, and setiap anak dara yang ada kat kingdom tu wajib kena try kasut. Jadi bila si Prince ni sampai dekat rumah Cinderella, dua akak tiri Cinderella ni try kasut tu. Akak tiri Cinderella yang first ni dia ambil kasut tu, and then dia bawa ke bilik dia. Waktu dia bawa tu, mak dia pun ikut sekali lah. Bila dia try kasut tu, dia tak muat. So apa yang mak dia buat, mak dia kasih pisau dekat anak dia, and then dia suruh anak dia potong bahagian ibu jari. Sanggup mak dia suruh anak dia potong ibu jari tu semata-mata nak suruh anak dia kahwin dengan Prince tu. Padahal Prince tu bukan yang baik mana pun. Bila dah macam tu, anak dia pun nak tak nak dia potong laju ibu jari. Bila dah potong ibu jari tu, pakai kasut tu memang muat lah. So dah pakai tu, dia pergilah depan tunjuk kat Prince, yang tunjuklah yang dia dah muat pakai kasut tu. Tapi waktu tu terkantoi sebab burung merpati Cinderella dia tunjuk dekat bahagian kasut tu ada kesan darah. Dari situ Prince dah tahulah kiranya yang kakak si Cinderella, akak tiri Cinderella ni menipu. Dan dia suruhlah yang akak tiri yang kedua try juga kasut tu. Benda yang sama juga, akak tiri dia yang kedua ni ambil kasut tu bawa ke bilik, dan mak dia pun ikut juga. Dia pun pakai. Bila pakai memang sama jugalah macam akak dia yang first, kaki dia tak muat. So mak dia bagi juga pisau kat dia, and then cakap potong bahagian tumit. Mak dia sedaya upaya nak kasih anak dia kahwin dengan Prince tu. So dia suruh anak dia yang nombor 2 ni potong bahagian tumit. Anak dia pun ikut cakap mak dia, dia potong bahagian tumit, dan dia pakai kasut tu. Dalam keadaan sakit, dia pergi balik dekat Prince tu, dia tunjuk, okay, I dah muat kasut ni. And then waktu tu benda yang sama juga, yang burung merpati si Cinderella ni tunjuk juga dekat kasut tu ada kesan darah. And then kata jugalah dekat Prince tu yang diorang ni menipu. Tanya-tanya rupanya ada lagi seorang anak dara, which is Cinderella. Dia panggil, and then try lah kasut tu. So memang bila Cinderella muatlah kasut tu, sebab tu memang kasut Cinderella kan. Keesokan harinya si Cinderella ni kahwinlah dengan Prince ni. Waktu majlis kahwin si Cinderella ni, akak tiri Cinderella datang majlis tu lah. Tapi bila dia nak masuk dalam church tu, burung merpati Cinderella serang kakak tiri Cinderella. Dua-dua orang tu dia serang. Cara burung merpati ni serang, dia serang mata yang bahagian luar. Macam nak cerita Okay, sebab akak Cinderella, dua orang ni dia jalan bersaing tau macam ni.
So dua burung merpati tu, dia serang yang akak tiri first tu dekat mata yang bahagian kanan, dan akak tiri yang second ni dia serang mata yang bahagian kiri. Kiranya yang bahagian luar ni, bahagian luar sebelah sini. Kiranya bersebelahan macam ni lah. Ini dia cabut yang luar, yang ni cabut belah sini. Macam tu lah kira. So nanti bila masuk dalam church, mata akak tiri yang first belah kanan tak ada, mata akak tiri yang second belah kiri tak ada. Tapi yang peliknya, diorang still masuk dalam church tu. Selesai je majlis Cinderella tu, akak tiri tu pun keluar. Bila keluar pada church tu, yang burung merpati 2 ekor tu serang diorang balik juga tau. Tak tahulah apa yang diorang dendam sangat dengan akak tiri Cinderella ni. And then diorang keluarkan mata yang balance tu. Bila kan sebelum ni yang akak tiri first tu belah kanan tak ada, sini dia serang pula yang bahagian kiri. So jadilah akak tiri Cinderella dan dua-dua tu buta. So lah cerita yang diorang tulis dalam cerita yang sebenarnya original version, yang akak tiri Cinderella ni hidup dalam keadaan buta, and then keadaan kaki yang cacat. Teruk kan, jauh daripada cerita sebenar dia. Secara jujurnya lah kan, Syah dari dulu lagi tak suka tau bila part yang Snow White tu menyanyi. Waktu dia menyanyi dekat perigi tu, seram tu kalau nyanyi. Kalau korang tak saya, cuba korang dengar ni. Scary kan. Cerita Snow White ni sebenarnya kalau ikut first scene dia tu, tak adalah jauh beza sangat daripada cerita Disney tu. Tapi yang membezakan dia daripada yang original version, waktu part yang dia pengsan sebab dia dah makan yang apple beracun tu. Waktu orang kerja ni dah letak Snow White dekat dalam keranda, tiba-tiba datanglah Prince daripada Curug mana datang, and then tengok Snow White tu. Kiranya dia tak pernah jumpa dengan Snow White, and Snow White pun tak pernah jumpa dengan Prince tu. Dia cakap dekat orang kerja tu dia nak bawa Snow White somewhere, tapi tak tahulah somewhere dekat mana. So yang Prince ni dia angkat Snow White dengan dalam keranda tu, dia angkat sampai kat satu tempat, dia letak Snow White tu, then dia perkosa Snow White tu. Waktu yang Prince ni tengah perkosa Snow White, apple beracun yang melekat dekat tekak Snow White terkeluar. Bila terkeluar pada tekak itu, terus Snow White tersedar. Bila tersedar tu, barulah diorang fall in love. Bakal kan. Nasib baiklah versi tu dah diubah, dah diolah. Kalau tak tahulah macam mana kan. Next day, Snow White dengan Prince ni kahwin. Tapi masa majlis kahwin, mak tiri Snow White aka The Queen datang tau. Waktu ni macam extreme sikit. Waktu mak tiri Snow White nak masuk dalam istana, orang suruhan Prince ni letak 2 pasang kasut yang diperbuat pada besi. Tapi kasut tu dia dah panaskan tau, sampai nampak merah-merah kan. Bila besi kita panaskan nampak merah macam tu kan. Dia letak kasut tu dekat depan Queen tu, letak dekat depan mak tiri Snow White. Bila letak tu, Snow White and Prince suruh mak tiri Snow White ni pakai dan menari sampai dia mati. Lepas mak tiri dia mati, Snow White and suami dia pun hidup happily ever after. Kiranya dalam cerita ni Snow White balas dendam dekat mak tiri dia. Next, cerita Rapunzel ni bukan berkenaan anak raja yang kena culik tau. Kalau ikutkan yang original version, dia mengisahkan sepasang suami isteri, orang biasa yang teringinkan seorang anak. Until one day yang si isteri ni mengandung. Tapi waktu isteri dia tengah mengandung tu, dia teringin nak makan satu jenis bunga ni. Nama bunga ni Rampier. Tempat yang paling dekat, yang paling senang untuk diorang dapatkan bunga ni, bunga Rampier ni, adalah daripada rumah jiran sebelah tau. Tapi rumah jiran sebelah ni merupakan ahli sihir, ataupun kalau cerita original ni dia panggil ahli sihir ni sebagai enchantress, tapi saya panggil ahli sihir je lah kan. So pada satu malam ni, si suami ni pun dia berniat lah nak curi yang Rampier ni sebab isteri dah teringin kan nak makan. Dia pun panjat lah tembok yang memisahkan antara rumah dia dengan rumah ahli sihir tu. Bila dah panjat tembok tu, dah lepas masuk rumah ahli sihir tu, dia pergi kat bunga Rampier tu. Tengah si suami nak ambil bunga Rampier, dia terkantoi. Yang ahli sihir tu datang and then ugut dia nak bunuh lah kiranya.
Tapi yang si suami ni rayu-rayu lah, cakap yang isteri dia ni teringin nak makan bunga rempian ni. So Alisih ni pun bersetuju lah nak lepaskan si suami ni and then kasih dia bunga rempian tu. Tapi dengan syaratnya pasangan ni kena serahkan anak diorang dekat dia. Disebabkan nak selamatkan diri, yang suami ni pun setujulah dengan syarat tu, and dia pun balik rumah bagi bunga rempian ni dekat isteri dia. Lambat je isteri dia lahirkan anak, Alisih ni pun datang kat pasangan ni and tuntut anak ni. Mula diorang tak nak lah bagi, tapi bila yang Alisih ni nak ugur nak bunuh diorang bagilah juga. Bila dah dapat anak daripada pasangan tu, dia pun namakanlah baby ni Rapunzel, sebenarnya nama lain bagi rempian, bunga rempian tu. Bila Rapunzel dah umur 12 tahun, yang Alisih ni dia bawa Rapunzel ke satu tower yang tinggi, yang tak ada pintu, yang ada cuma tingkap. Macam cerita Disney yang kita tengok tu lah, memang sama. Rapunzel ni disebabkan dia duduk sorang-sorang dekat tower tu, so hobi dia suka menyanyi tau. Sampailah satu hari ni ada seorang prince lalu ke area situ, terdengar suara Rapunzel, dan suara Rapunzel tu menyebabkan dia terpikat. Start dari situlah diorang berjumpa and berkenalan secara rahsia-rahsia sebab dia tak nak kasih yang Alisih tu tahu. Tapi one day Alisih ni rasa macam ada tak kena tau, macam ada something wrong. Lebih-lebih lagi yang Rapunzel ni ada cakap dekat dia yang baju dia dekat bahagian perut rasa ketat. Alisih ni pun try lah investigate, dan barulah dia tahu sebenarnya yang Rapunzel dah berkenalan dengan seorang prince ni. Bila Alisih ni dapat tahu pasal tu, Alisih ni terus tampar Rapunzel, and dia pun potonglah rambut Rapunzel yang panjang tu, dia potong. Dia bawa Rapunzel ni kat padang pasir and dia biarkan Rapunzel kat situ dalam keadaan tak terurus and kecewa sebab pisah dengan kasih hati. The next day, yang prince ni datanglah kat tower tu dengan harapan nak jumpa Rapunzel lah. So bila dia naik atas tu, dia terpanjat yang Alisih tu dia menyamar gunakan rambut Rapunzel. Bila dia jumpa dengan Alisih tu terus cakap dekat prince, kau tak akan dapat jumpa Rapunzel sampai bila-bila. Dia terus tolak yang prince tu sampailah prince tu jatuh kat bawah tower. Tapi dekat bawah tower tu sebenarnya ada duri-duri tau, dan duri tu terkena dekat dua-dua belah mata prince ni, dan dia pun jadilah buta. Dalam keadaan buta, dia pun berjalan tanpa arah tuju. Setelah lama dia dah berjalan tu, tiba dia dengar satu suara. Dia macam-macam lah suara tu. Bila dia ingat balik, itu sebenarnya suara Rapunzel. Bila berjumpa tu, dia pun berpelukan lah sambil menangis. Dan bila air mata Rapunzel jatuh dekat mata prince ni, terus mata prince ni sembuh, and then dia boleh lihat balik. Bila dah macam tu, diorang pun live happily ever after. Whatever lah, yeah. Okey, cerita Sleeping Beauty ni agak panjang sikit sebab cerita ni banyak konflik dia. Cerita Sleeping Beauty ni, nama asal dia sebenarnya The Sun, The Moon and Thalia tau. Ditulis oleh seorang penulis yang berasal daripada Itali. Cerita ni zaman dulu memang tak sesuai langsung untuk kanak-kanak, tapi tak tahulah kenapa Disney ambil cerita ni and then adaptasikan dia kepada versi yang baru. Nama sebenar dalam watak ni adalah Thalia. Satu hari ayah kepada Thalia ni pergi jumpa dengan tukar ramal, and then tukar ramal cakap pada umur sekian-sekian Thalia ni akan terkena satu sumpahan tau. Sumpahan ni di mana dia akan terkena selumbar pada jerami. Macam tu lah, Syah pun tak faham sangat selumbar jerami. Macam tu lah kiranya akan terkena something lah kat tangan, tapi bukan jarum tau. Kalau ikut cerita Disney, dia akan terkena jarum dekat yang spinning wheel tu kan, tapi ini tak, dia kena yang jerami tu. And bila dah kena tu, dia akan mati selama-lamanya. Bila dah macam ni, ayah kepada Thalia ni suruh dia punya pegawai kutip semua jerami ke mesin nak buat jerami ni dekat penduduk-penduduk semua, and then kumpul tempat, bakar ataupun sembunyikan. Dan jangan pernah mention pasal benda ni dekat Thalia. Bila Thalia dah besar, dia memang menjadi perempuan yang cantik lah. Dan satu hari dia ternampak satu nenek ni tengah mengayam jerami. Orang panggil mengayam jerami tapi yang pakai spinning wheel tu jugalah tengah mengayam benda jerami tu. Disebabkan Thalia ni tak pernah nampak jerami, tak pernah nampak mesin nak buat jerami tu,
Dia pun pergilah dekat nenek tu merayu lah, cakap nak try. Nenek ni kesian, dia pun bagilah dekat Talia untuk try. Tapi waktu tengah tarik nak macam kasih jerami tu panjang, selumbar kat jerami tu termasuk kat dalam jari dia. Bila kerja dia terus pengsan. Bila macam tu, ayah Talia ni ingat Talia ni memang dah betul-betul matilah. Ayah Talia ni pun arahkan diorang letakkan Talia dekat satu coffin yang tak bertutup and pakaikan Talia satu persalinan gaun yang cantik. Then dia arahkan orang dia letak Talia kat satu istana kat tengah hutan. Patutnya dia kena tanam Talia, tapi dia tak sanggup sebab dah sayangkan anak dia kan. So dibiarkan Talia dekat dalam castle tu, dan dibiarkan castle tu tak ada orang datang lah, kiranya jadi abandoned castle. Tiba-tiba satu hari ni ada seorang king tengah memburu dekat kawasan sekitar yang Talia tu diletakkan, and helang yang dia bawa masa tu terbang masuk dalam castle. King ni pergi kat castle tu and ketuk pintu dengan harapan maybe semua akan buka, tapi tak ada siapa pun yang buka pintu tu. Dia pun panjatlah tingkap kat situ and masuk dalam castle. Bila dalam castle, yang ada dekat situ cuma ada satu sofa and seorang wanita yang cantik, which is Talia lah, yang tengah terbaring kat situ dekat coffin tu. King ni try lah kejut si Talia, tapi sampai kesudah Talia ni tak bangun-bangun. Disebabkan Talia ni terlalu cantik, King yang tengok Talia ni pun tergoda. Dia pun perkosa Talia. Bila selesai tu, dia pun terus keluar dari castle tu and buat seperti tak ada apa-apa yang berlaku. Selang beberapa bulan, yang Talia ni pun mengandung and dilahirkan anak kembar. And based on cerita ni, penulis tulis sepanjang Talia tak sedarkan diri, ada fairy ni akan bawakan baby Talia kepada Talia untuk disusukan. Nah, jadikan cerita waktu anak Talia tengah menyusu, salah seorang anak dia terhisap jari Talia yang kena dengan selumbar jerami tu. Bila dia hisap tu, yang selumbar dekat jari Talia terkeluar. Bila terkeluar je, dan Talia terus tersedar. Bila tersedar, dia tengok dia dah ada anak 2 orang, anak kembar. So Talia namakan anak dia ni The Sun and the Moon. Itulah tajuk cerita dia, The Sun, the Moon and Talia. Yang si King ni pula tiba-tiba teringat Talia dekat hutan tu. Dia pun decide lah untuk pergi balik dekat castle yang ada Talia tu. Bila sampai kat situ, dia tengok Talia dah sedar, and kat situ ada 2 orang budak. King ni pun terus lah jumpa dengan Talia, and dia tengok lah anak-anak tu. Bila tengok masa ni memang anak dia ni. King ni pun cerita perkara sebenar yang berlaku, tapi Talia ni macam tak kisahlah, and diorang pun bercinta. Tapi masalahnya sekarang, si King ni dah ada isteri. King ni pun selalu senyap pergi jumpa Talia. Sampailah isteri kepada King ni dahsyat something, macam ada tak kena je. So dia pun jumpalah dengan pembantu King ni, and dia suruh pembantu ni cerita perkara yang sebenar lah. Kalau tidak, nanti dia akan bunuh. Nak tak nak, pembantu ni kenalah beritahu apa yang berlaku. Bila dah dengar macam tu, isteri kepada King ni, dia suruh pembantu ni tulis surat atas nama King, kira menyamar lah atas nama King, untuk hantar kepada Talia. Beritahu kat dalam surat tu, kiranya dia nak jumpa anak-anak dia je lah, dia tak nak jumpa Talia dulu. Dia suruh Talia bagi anak tu dekat pembantu dia and bawa lah sampai kat istana. So Talia bila dapat surat tu pada King kan, so dia pun okey, tak ada masalah lah, boleh lah. Bila anak Talia lah sampai kat castle tu, isteri King ni tengok lah. Bila tengok lagi ditambah jealous, sebab dua-dua anak Talia memang handsome and memang cantik. So apa dia buat, dia suruh chef istana ni potong daging anak Talia and masak kan supaya jadi santapan kepada King. Tapi masalahnya si chef ni dah bersalah, dia siang kat budak-budak ni. Jadi dia bawa budak ni kat rumah dia and dia sorokkan, dia suruh isteri terjaga, and dia gantikan daging diorang ni dengan daging kambing. Tapi bukan daging harimau menangis ni daging kambing. Masa waktu makan, isteri King ni tak boleh bercakap dekat King, makanan yang awak makan tu benda awak. Dia macam keep on cakap benda yang sama lah. King ni pun balas lah, memang dekat istana ni semua barang aku, tak ada pun yang kau punya. Esoknya si isteri King ni still tak puas hati. Dia suruh pembantu ni tulis surat lagi kepada Talia, cakap King nak jumpa dia. So dia kena suruh Talia datang istana tu lah. So Talia ni pun, dia pun jenis yang okey. So dia pun datang lah istana tu. Bila Talia dah sampai kat istana tu, yang isteri kepada King ni dah tunggu kat situ tau, dah tunggu dekat halaman istana. And dia pun cakap dekat Talia, oh, kau lah perempuan murahan yang dah bersama dengan suami aku.
Talia ni pun balas lah, mana ada kak, saya tak tahu pun apa yang suami akak dah buat kat saya. Tapi isi pada King ni, dia tak pedulikan apa yang Talia cakap tau. Dia suruh Talia masuk dalam unggun api yang besar yang dia dah siap buat khas untuk Talia. Dengan perlahan Talia ni pun cakap, okey kak, kalau itu yang akak mahukan, saya akan ikut. Tapi izinkan saya tanggalkan pakaian saya sebelum saya masuk dalam unggun api tu. Isteri King ni pun okeylah, setuju. Tapi waktu Talia tengah nak tanggalkan baju dia tu, sambil tu dia menjerit. Mungkin disebabkan jeritan Talia tu, King ni terdengar and dia terus pergi kat situ. Bila King tu dah sampai kat situ, bila dia tengok apa yang berlaku and dia dapat tahu, dia terus bunuh isteri dia dan dia bunuh pembantu dia. Lepas tu dia nak bunuh juga yang chef istana tu. Tapi bila chef istana tu cakap yang dia dah sorokkan anak King ni, dah sorokkan anak Talia ni, terus dia tak jadi bunuh. Dia lepaskan lah daripada hukuman and dia bagi ganjaran. Dan dapatlah si King ni selamatkan Talia dengan anak-anak dia. Bila isteri King dah mati, King ni pun ada keputusan untuk kahwin dengan Talia. Dan jadilah macam cerita Disney yang biasa, dorang hidup happily ever after. The end. Itulah antara kisah sebenar Disney yang telah diolah oleh Disney supaya sesuai ditonton oleh semua lapisan umum, terutamanya kanak-kanak. Saja baca ni, hope korang enjoy. Kalau korang ada cadangan nak suruh Syah cerita ke apa-apa cerita, korang boleh je komen kat bawah. Nanti insyaAllah Syah akan tengok and Syah akan cubalah buat cerita yang korang inginkan tu. Kalau ada sebarang kekurangan daripada Syah minta maaf, and insyaAllah Syah akan improve for the next video. And itu saya Syah ni. Jangan lupa like, subscribe and share video Syah. Bye bye.